وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Puan Inun, moderator pada pagi ini, staf kepimpinan SPAK, para alim ulama, pemimpin masyarakat, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali saya dahului dengan ucapan tahmid. Alhamdulillah, kerana syukur pada Allah pada pagi ini merupakan pertemuan kita kali yang ke-8 sebenarnya dalam siri kuliah pengajian mingguan berkitab kita daripada kitab Al-Kabair, yang mana kita mulakan pengajian kita ini tepatnya pada hari Rabu 11 Oktober 2023, dan hari ini hari Rabu juga sebenarnya, 29 November 2023, kita telah berjaya adakan 8 kali pertemuan, dan anda ingat kita tak pernah miss lagi setiap minggu. Moga-moga kita semua terus istiqamah lah sehingga kita berjaya khatamkan kitab kita yang keempat ni. Setelah kita khatamkan kitab Penawar Bagi Hati, kitab 77 Cabang Iman, kitab Adab Murid dan Guru, dan sekarang ni kitab Al-Kabair insya-Allah. Pertemuan yang ke-8 pada pagi ini kita akan masuk pada perbincangan dosa besar yang ke-9. Dosa besar yang ke-9, berdusta atas nama Nabi. Dan pendek aja, dosa besar yang ke-9 ni kerana dibawakan oleh pengarang kitab kita ada 3 dalil hadis, dan saya kira sempatlah kita masuk dosa besar yang ke-10 juga, membatalkan puasa Ramadan tanpa sebaran keuzuran dan rukhsah. Maka pada pagi ni kita ambil 2 lah insya-Allah, supaya kita dapat cepat jugalah bergerak dari kitab kita ni, sehinggalah pada minggu depan kita masuk dosa besar yang ke-11 nanti insya-Allah. Jadi kita teruslah pada kitab kita muka surat 45, dosa besar yang ke-9, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksudkan berdusta atas nama Nabi yang dikira sebagai dosa besar? Kita tengok huraian para ulama. Sekumpulan ulama berpandangan bahawa berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah satu bentuk kekufuran yang boleh menyebabkan pelakunya terkeluar daripada agama Islam. Masya Allah. Maknanya besarnya dosa ni yang menyebabkan hampir-hampir kepada kekufuran, dan kalau berterusan boleh menyebabkan kufur, kerana Rasulullah tidak kata begitu, dia kata begini. Rasulullah haramkan, dia halalkan. Yang Rasulullah haramkan, dia halalkan. Dia berdusta atas nama Nabi, menyebabkan pelakunya boleh menjadi kufur dan perlu bersyahadah kembali. Tidak syak lagi bahawa perbuatan atas nama Allah dan Rasul secara sengaja untuk menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang halal adalah suatu kekufuran yang nyata. Namun keadaan berdusta atas nama baginda adalah dalam perkara selain tadi. Maksudnya di sini salah satu bentuk kekufuran bila berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah kata halal, dia kata haram. Yang Rasulullah kata haram, dia kata halal. Yang Rasulullah larang, dia benarkan. Yang Rasulullah benarkan, dia kata Rasulullah larang. Itu berdusta. Perbuatan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal atas nama Nabi, itulah yang dimaksudkan boleh menjadi kufur. Itu maksudnya. Itu salah satu bentuklah pendustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita tengok hadis yang pertama. Hadis ni sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Inna kadhiba alayya
laisa kadhiba ala ghairi. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama seperti berdusta atas nama orang lain. Man kadhiba alayya amidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka dia hendaklah mempersiapkan tempatnya di dalam neraka. Masya Allah. Subhanallah. Na'udzubillahi min dzalik. Apa bentuk contohnya Ustaz pendustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia bacakan hadis-hadis, tetapi hadis itu adalah hadis palsu contohnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata dia, sesiapa yang makan terung akan mendapat pahala. Contoh kan. Rupa-rupanya bila cek, dia adalah penjual terung. Contoh berdusta atas nama Nabi. Padahal dia nak jadikan pelaris terung dia tu. Jadi dia pun bersandarkan atas nama Nabi, siapa yang makan terung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menyebabkan hilang penyakit sekian. Dia sandarkan atas nama Nabi. Ini banyak juga kadang-kadang sebagai teguran dah atas mimbar-mimbar kuliah, mimbar-mimbar ceramah dan sebagainya. Kadang-kadang para asatizah kita sebutkan sebagai tidak cermat. Membacakan hadis-hadis tetapi tanpa disebut riwayat daripada siapa. Betul tak? Macam kita tadi kita sebut. Hadis yang kita baca ni riwayat daripada Al-Bukhari dan Muslim. Maknanya hadis ni hadis sahih. Ada dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ulama dah buat sandingan dah. Ini memang betul ucapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi biasa juga kan kita dengar Rasulullah bersabda, tapi hadis riwayat siapa dia tidak nyatakan. Maka kita bimbang hadis itu adalah hadis palsu ataupun hadis yang sangat dhaif. Dia sandarkan ucapan tu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah tidak pernah berkata demikian. Juga ia termasuk daripada pendustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pesanlah kepada para asatizah terutamanya agar sedikit cermatlah dalam bab menyampaikan hadis Nabi. Sekurang-kurangnya nyatakan HR, hadis riwayat siapa. Riwayat Bukhari, riwayat Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ahmad, bagai-bagai yang lain. Tujuannya apa? Hadis yang kita baca tu ada sandaran dalam kitab para ulama. Sebab ramai sekarang ni yang membacakan hadis-hadis palsu, maka ia juga dianggap pendustaan atas nama Nabi. Dan dia dikira sebagai dosa besar. Na'udzubillah min zalik. Kita belajar hari ni, cermat. Contoh kan, kita join kelas, ada pengajian, ada ceramah, kita dengar ustazah baca hadis, tapi tak disebut riwayat siapa. Jadi kita tanya ustazah, ustaz baca tadi hadis riwayat siapa ya? Sebab apa? Bimbang-bimbang hadis itu hadis yang palsu, maka termasuklah dalam pendustaan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar berdusta atas nama Nabi itu dosa besar. Nabi tak ucap pun hadis tu, tapi orang yang sandarkan itu kata-kata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya adalah dosa besar. Itu yang pertama, hadis yang pertama. Sabda baginda, hadis yang kedua, muka surat 45 lagi dalam kitab kita. Yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in illa al-khiyanah wal kadhib. Seorang mukmin itu dicipta dengan segala sifat kecuali khianat dan berdusta. Subhanallah. Seorang mukmin dia ada sifat-sifat, melainkan dua sifat yang sepatutnya tidak ada bagi dia.
Yang pertama khianat. Khianat ni lawannya amanah. Seorang mukmin sepatutnya amanah sebab salah satu daripada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam amanah. Dan yang kedua, wal kadhib. Seorang mukmin tidak ada sifat yang kedua pada dirinya, iaitu menipu ataupun berbohong. Menipu ataupun berbohong sepatutnya tidak ada bagi seorang mukmin. Melainkan menipu ni ataupun berdusta ataupun berbohong ni boleh dalam kes-kes tertentu, contohnya dalam peperangan. Musuh tanya kita kan, apa kekuatan pihak awak tentera Islam ni? Ketika tu kita boleh menipu musuh. Dalam keadaan tertentu bolehlah. Tapi secara umumnya menipu ini adalah haram. Sebab itu Rasulullah sebut dalam hadis kita baca ni, seorang Muslim, dua sifat ni tidak patut ada pada diri dia. Yang pertama, khianat. Lawan pada khianat, sifatnya amanah. Dan yang kedua adalah menipu. Lawan kepada menipu, sifatnya adalah jujur. Siddiq amanah itu adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala sifat menipu itu bukanlah sifat orang beriman. Ikan senohong, ikan kerapu, sama sedap dibuat kari. Bercakap bohong selalu menipu, kawan tiada, musuh yang mencari. Menjala di laut dapat kerapu, balik di rumah buat singgang. Kalau tabiat suka menipu, musuh datang keliling pinggan. Ada jemaah nak jawab pantun tak pagi ni? Ini bila kita sebut dalam bab berbohonglah ataupun menipu, tidak ada sepatutnya pada diri seorang mukmin tadi. Manakala sifat yang kedua khianat. Khianat lawannya amanah. Ataupun dalam bahasa kita sebut sebagai integriti. Integriti ni sifat sebagai seorang mukmin. Kalau amanah sudah diterima, jalankan tugas dengan sempurna. Kalau amanah dipercayakan orang, kalau tak sanggup berterus terang. Kalau bahu memikul amanah, berhati-hatilah ketika melangkah. Kalau amanah sudah di tangan, semua kewajipan mesti ditunaikan. Kalau amanah sudah dipegang, jangan sampai kecewakan orang. Kalau amanah tak mampu ditunaikan, jangan mengelak mencari alasan. Kalau amanah tak mampu dilaksana, kembalikan jawatan dengan penuh bijaksana. Sebab apa? Sifat jujur, amanah itu adalah sifat orang beriman. Ini kita sebut dalam bab berdusta atas nama Nabi, itu bukan sifat ataupun ciri orang yang beriman. Itu hadis yang kedua kita baca. Kemudian last sekali pada pagi ini, pada dosa besar yang ke-9. Sabda baginda lagi, muka surat 46. Man rawa anni hadisan wa huwa yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin. Riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Maksudnya, sesiapa yang meriwayatkan suatu hadis daripadaku yang dipastikan adalah suatu pendustaan atas namaku, maka dia salah seorang daripada para pendusta. Subhanallah. Walaupun dia tengok, oh ini macam best je, macam hadis Nabi je, kemudian cepat-cepat dia katakan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian hadis dia baca. Tapi itu adalah hadis palsu, bukan ucapan Nabi, maka Rasulullah katakan dia termasuk salah seorang daripada yang berbohong. Subhanallah. Moga-moga saya dan kita semua bila kita sandarkan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastikan ada sandarannya daripada para alim ulama. Maknanya ada disebut dalam kitab-kitab hadis. Jangan seronok-seronok je. Sabda Nabi, hadis Nabi, sedangkan rujukannya, riwayatnya, perawinya tidak ada. Itu termasuk daripada dosa besar lah. Berdusta atas nama Nabi. Selesai. Dosa besar yang ke-9. Pendek je tajuk yang ke-9 ni.
Kita ambil satu lagi pada pagi ni, ada masa lagi insya-Allah. Dosa besar yang ke-10. Dosa besar yang ke-10 apa dia? Membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa sebarang uzur dan rukhsah. Rukhsah ni maknanya keringanan lah. Keringanan. Keringanan contohnya musafir. Musafir boleh. Cumanya baik, teruskan pun baik juga. Sebab apa? Kelebihan berpuasa dalam bulan Ramadan ni besar. Kalau qada pada waktu lain, maka tak samalah pahala tersebut. Jadi, kalau ada kemampuan, puasalah kalau walaupun dalam keadaan musafir. Sekarang ni musafir mudah je naik kereta dan sebagainya. Kita tengok beberapa hadis daripada kitab kita ni. Ada sebanyak 6 daripada hadis yang dibawakan oleh pengarang kitab. Nabi SAW bersabda, "Man aftara yawman min Ramadan min ghairi udhrin wala rukhsatin, lam yaqdihi siyamud dahri walau samahu." Riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud daripada Abu Hurairah. Maksudnya, sesiapa yang membatalkan puasa dalam bulan Ramadan tanpa sebarang uzur dan rukhsah. Rukhsah ni maknanya keringanan. Puasa setahun penuh yang dikerjakan tetap tidak mampu menggantikannya walau dia melakukannya. Subhanallah. Hadis ni disebut oleh pengarang kitab kita ni bila dibuat kajian. Hadis ni hadis yang tidak sahih. Tapi hadis dhaif. Hadis dhaif ni hadis lemah. Hadis lemah boleh digunakan dalam bab fadail a'mal. Dia bukan hadis palsu. Maknanya, walaupun dia qada sepanjang setahun, dia tidak akan mampu untuk menggantikan kelebihan sehari puasa yang ditinggalkan dalam bulan Ramadan dalam keadaan tanpa uzur ataupun rukhsah itu tadi. Maknanya besarnya puasa dalam bulan Ramadan ni bukan sebarangan boleh dibatalkan demikian. Itu hadis yang pertama. Ada 6 hadis dalam perbincangan dosa besar yang ke-10. Kita tengok satu-satu insya-Allah. Hadis yang kedua. Baginda bersabda lagi, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadanu ila ramadani kaffaratul lima bainahunna majtunibal kabair." Maksudnya, hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Solat 5 waktu hari Jumaat sehingga hari Jumaat seterusnya, serta Ramadan sehingga Ramadan seterusnya, adalah penghapus kepada dosa yang dilakukan antaranya selagi tidak dilakukan dosa-dosa besar. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Maha baiknya Allah. Allah ni, dia bukan setakat dia boleh memaafkan hamba-hambanya. Tetapi dia boleh melupakan kesilapan hambanya, bahkan dia kasih kepada hambanya. Kita kan, kita nak maafkan orang payah. Kadang-kadang kan, apatah lagi nak melupakan kesalahan orang. Dan apatah lagi kita nak kasih kepada orang yang kita maafkan tadi. Payah. Tapi dalam hadis ni Rasulullah sebut solat kita sehari-hari 5 waktu tu sehingga keesokan harinya 5 waktu yang lain, dosa-dosa kecil dia boleh menjadi dihapuskan melalui kita jaga solat 5 waktu setiap hari. Kemudian diberi lagi tawaran. Setiap hari Jumaat sehinggalah hari Jumaat minggu seterusnya, dia boleh menjadi penghapus dosa selagi mana kita tidak melakukan dosa besar antara hari Jumaat ke hari Jumaat yang seterusnya. Bahkan itu harian, itu mingguan. Ada pula tawaran selama 1 tahun. Ramadan tahun ni sehingga Ramadan akan datang,
dia akan menjadi penghapus dosa-dosa yang kecil selagi mana kita tidak melakukan dosa besar. Tapi kalau dilakukan dosa besar dalam tempoh tersebut, maka tawaran ni ataupun offer ni akan hilanglah, akan hilang. Maknanya dosa-dosa kecil Allah Ta'ala kira let go begitu je. Setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap tahun. Selagi mana kita jaga diri kita daripada terlibat dengan dosa besar. Ini tawaran yang luar biasa lah yang Allah bagi. Maknanya Ramadan ke Ramadan tahun depan. Jaga diri kita daripada lakukan dosa besar, maka kita akan tertakluk daripada tawaran yang Allah berikan, penghapusan terhadap dosa-dosa kecil itu tadi. Itu hadis yang kedua, memberi tahu kepada kita betapa luasnya pengampunan Allah, ditawarkan secara harian, bahkan secara mingguan, bahkan secara tahunan. Allah tawarkan penghapusan terhadap dosa-dosa kecil kita. Tapi dengan syarat tidak melakukan dosa besar. Itu hadis yang kedua. Kemudian, hadis yang ketiga, muka surat 48. Sabda baginda juga, Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah. Anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Wa sawmi ramadana. Wa hajjil bait. Hadis muttafaqun alaih daripada Ibnu Umar. Bila disebut hadis muttafaqun alaih, kita fahamlah orang yang belajar ni, hadis ni hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya, Islam terbina atas 5 perkara. Ni kita buat sikit catatan. Hadis yang menyebut tentang rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Rukun iman ada 6. Apa dia 5 rukun Islam ni? Yang pertama, syahadah bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad ialah utusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, haji di Baitullah. Maknanya, siapa-siapa yang membatalkan puasa di bulan Ramadan dengan sengaja tanpa sebarang uzur dan rukhsah, dia sudah melakukan dosa besar kerana puasa itu salah satu daripada rukun Islam. Daripada rukun Islam. 5 rukun Islam, salah satunya puasa. Dia batalkan puasa dengan sengaja. Seolah-olahnya dia sedang meruntuhkan rukun kepada agama Islam itu sendiri. Apatah lagi kalau orang yang tidak puasa. Ada orang yang tak puasa macam-macam alasan lah kalau bulan Ramadan. Orang beriman bila datang Ramadan dia seseronok. Tapi orang yang imannya tipis ataupun kita sebut imannya tak sempurna, bila datang Ramadan ni dia gelisah dah. Dia gelisah sebab apa? Macam mana nak makan sarapan breakfast ni? Macam mana dengan lunch nanti ni? Dan ramai bila datang Ramadan katanya dia ada penyakit gastrik. Katanya gastrik. Kadang-kadang gas tu tak ada sangat. Trik yang banyak kan? Trik yang banyak. Maka tak puasa dalam bulan Ramadan. Kalau membatalkan puasa di bulan Ramadan dengan sengaja pun berdosa, apatah lagi kalau tidak berpuasa di bulan Ramadan, bertambahlah besarnya dosa tersebut kerana puasa itu salah satu dari rukun Islam. Jadi ajar anak kita seboleh mungkin untuk berpuasa walaupun umurnya mungkinlah 7 tahun, 8 tahun dan sebagainya. Kalau tidak mampu, mungkinlah kita ajar dari berperingkat-peringkat lah, tadarus. Mungkin 5 jam dulu ataupun 3 jam dulu dan sebagainya mengikut kemampuan. Apabila dia akhir balik, maka dia sudah terbiasa dengan ibadah puasa tersebut. Itu dalil ataupun hadis yang ketiga. Kemudian, hadis yang keempat, muka surat 48.
Diriwayatkan daripada Hamad bin Zaid, daripada Amr bin Malik Al-Bukri, daripada Abu Jauza, daripada Ibnu Abbas. Daripada ni disebut dalam ilmu hadis sebagai rantaian sanad. Orang ni dengar dari orang ni ambil daripada ni, orang ni dengar daripada orang ni. Akhir sekali daripada sahabat bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Katanya, ural islami wa qawa'idud dini thalathah. Syahadatu an la ilaha illallah. Wassalatu wa sawmu Ramadan. Faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafirun. وَنَجِدُ كَثِيرَ الْمَالِ وَلَمْ يَهُجَّ وَلَمْ يُزَكِّي وَلَا يَحِلُّ دَمُهُ. Maksudnya, asas bagi Islam dan pasok agama ada 3 perkara. Tadi kita sebut tentang tiang ataupun rukun. Dia, pasok ni maknanya yang menguatkan agama ada 3 perkara. Yang pertama, penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah, kata Ibnu Abbas. Yang kedua, solat. Dan yang ketiga, puasa pada bulan Ramadan. 3 ni merupakan pasok pada agama. Pasok ni seolah-olah base dia lah, base dia punya asas dia. Tiangnya adalah solat. Tiangnya adalah solat. Sesiapa yang meninggalkan salah satu daripada pasok agama tadi, maka dia menjadi kafir. Dia meninggalkan sehingga menjadi kafir ni maksudnya dia mempertikaikan hukum kewajipan. Dia pertikaikan hukum kewajipan solat, dia memperlekehkan ibadah puasa, boleh jatuh kufur perbuatan tersebut. Kata Ibn Abbas, kami mendapati ada orang yang memiliki harta yang banyak tetapi tidak menunaikan haji dan tidak berzakat. Namun darahnya tidak menjadi halal, maksudnya tidak sampai dibunuh. Ada orang harta banyak tapi dia tidak mahu buat haji, dia tidak mahu berzakat. Selagi mana dia tidak mempertikaikan kewajipan hukum haji dan zakat tadi, dia tidak dikategorikan sebagai kufur. Masih Islam tetapi dia melakukan dosa besar. Faham tak? Jadi meninggalkan solat, meninggalkan puasa, meninggalkan haji, meninggalkan zakat, jika tidak mempertikaikan dari sudut hukumnya, maka dia masih dikira sebagai seorang Muslim, tetapi ia termasuk daripada dosa besar. Itu hadis yang keempat. Ada jemaah tanya makna muttafaq, apa dia Ustaz? Muttafaq maknanya disepakati. Disepakati. Hadis ni disepakati oleh para ulama hadis yang sahih. Ada jemaah bertanya di ruangan komen. Kita respon terus. Muka surat 49. Hadis yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi wal jahla fala hajata lillahi bi an yada'a at-ta'ama wasyarab." Hadis sahih riwayat Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maksudnya, sesiapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, maknanya cakap bohong, cakap pelawak, cakap nipu, maknanya kalau ucapan dia tu, orang tahu dah, dak buka mulut lagi. Nipu ni, tak boleh percaya ni, dia ni berbohong ni. Tak amanah, tidak jujur. Dia tidak meninggalkan ucapan dusta. Dan dia beramal dengannya serta kejahilan, iaitu perlakuan maksiat oleh orang jahil. Bahkan dia masih melakukan perkara mungkar, perkara fahsyat, maka Allah tidak berhajat kepada perbuatannya yang meninggalkan makan minum, iaitu puasa. Maknanya, kalau dia berpuasa sekalipun, ucapan maki hamun, ucapan pembohongan, amalan-amalan yang dia buat tu amalan maksiat, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Allah tak ingin pun puasa orang tersebut. Tak ramai orang berpuasa tetapi tidak dapat apa-apa daripada puasanya. Macam mana? Dalam keadaan dia berpuasa tetapi dia masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik tadi, yang dia dapat hanyalah lapar dan dahaga sahaja. Na'udzubillah min zalik. Itu dalam bab puasa lah. Last sekali pada pagi ni, dosa besar yang ke-10 kita masuk. Hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6, pada dosa besar membatalkan puasa bulan Ramadan tanpa sebarang uzur dan rukhsah. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu imri'in adraka syahra Ramadan falam yughfar lah." Maksudnya, malanglah bagi orang yang sempat melalui bulan Ramadan tetapi dia tidak diampunkan dosanya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Maksudnya macam mana? Hadis ni ada 3 golongan sebenarnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Hadis ni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar, tangga untuk berkhutbah. Mimbar Rasulullah ni dia ada 3 anak tangga. Naik anak tangga yang pertama, Rasulullah sebut amin. Naik anak tangga yang kedua, Rasulullah sebut amin. Naik anak tangga yang ketiga, Rasulullah sebut amin. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, siapa yang berdoa tu awak sebut amin, amin, amin ketika melangkah naik anak tangga? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengaminkan doa dari malaikat. Doa dari malaikat. Apa yang malaikat doakan? Naik tangga anak yang pertama, malaikat doakan, ba'udaman adrakahu abawahu min kibar. Jauhlah seseorang itu daripada rahmat Allah apabila dia sempat bertemu dengan kedua ibu bapanya yang masih yang sudah tua. Falam yudkhilahul jannah. Dia tidak memasukkan dia ke dalam syurga Allah. Itu yang pertama. Naik anak tangga yang kedua, Rasulullah sebut, raghima anfumri'in adraka syahru Ramadan falam yughfar lah. Jauhlah dari rahmat Allah, malanglah dia bagi orang yang sempat melalui bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampunkan. Dia sempat melalui Ramadan, banyak tawaran, banyak offer, banyak diskaun Allah nak bagi. Tetapi dalam keadaan dosanya tidak diampunkan Allah. Dan yang ketiga, orang yang mendengar ucapan ke atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak mengucapkan selawat, maka orang ini dianggap sudah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bacakan hadis yang ke-6 daripada kitab Al-Kabair, hadis riwayat Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi, anda rasa sekadar itu pada perbincangan pagi ini. Insya-Allah pada minggu hadapan kita masuk pada perbincangan dosa besar yang ke-11, iaitu lari dari medan perang, salah satu daripada dosa besar. Allahu alam, saya serahkan kepada Puan Inun, moderator pada pagi ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin ada yang nak bertanya. Ustaz ada di talian, Dr. Faisal dah berada di talian. Oh, dah ada. Okey, baik Ustaz. Nampaknya kita setakat ini saja Ustaz kan. InsyaAllah kita ada lagi sambungan seterusnya. Dan Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz Wan Halim. Demikianlah antara perbincangan dan perkongsian ilmu mengenai dosa-dosa besar, iaitu berdusta atas nama Nabi dan membatalkan puasa bulan Ramadan tanpa sebarang keuzuran dan rukhsah. Yang wajib kita hindari ya. Akhirnya semoga Allah SWT memelihara diri kita daripada melakukan dosa-dosa besar serta menggolongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang berjaya dunia dan akhirat. Dan semoga Allah memberikan kita kefahaman dalam memahami syariatnya. Ya? Dan semoga Allah hampunkan dosa-dosa besar itu selagi mana kita bersungguh dalam taubat kita. Dan seterusnya marilah sama-sama kita ikuti kuliah duha seterusnya ya, bersama-sama Dr. Faizal. Dan Ustaz kita tangguhkan dahulu perkongsian ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua, bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.